Untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab yang ke-6 di bawah tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Untuk hari ini pembelajaran kita akan berada di muka surat 172. Dimulakan dengan gambar jambatan. Okey. Apa yang cikgu boleh kata, apa hubung kait antara jambatan mahupun penerbangan kapal terbang dan juga radio dengan bab ni? Okay, trigonometri ini amat sinonim dengan segitiga. Sebut pasal trigonometri, dia memang akan bermain dengan segitiga. Dia akan bermain dengan teorem Pythagoras. Okay, kerana ada segitiga adalah teorem Pythagoras. Dan untuk pengetahuan kamu berkenaan dengan trigonometri itu sendiri, trigo, segitiga, matlamat dia lebih kepada untuk mengukur. Kalau kamu tengok kepada jambatan ni, macam mana kita nak wujudkan tiang yang tegak ini jambatan Pulau Pinang. So untuk mewujudkan tiang yang tegak ni, nak tak nak kamu kena ada sudut yang tepat. Kamu kena ada sudut 90 darjah yang tepat, kamu kena ada ukuran sin, cos dan juga tan, baru kamu boleh tegakkan tiang ini dengan tepat dan dia tidak sengit dan tidak akan roboh. Begitu juga dengan penerbangan kapal terbang, mengambil kira berkenaan dengan ketinggian kapal terbang daripada daratan, ataupun dari paras laut, ataupun kita kenal sebagai altitude, kalau tak salah cikgu. So nak tengok penerbangan kapal terbang itu tinggi mana agar tidak berlanggar. Melibatkan trigonometri juga. Begitu juga dengan frekuensi radio. Frekuensi radio bermain dengan wavelength ataupun gelombang. Fizik ada bazar ni. So kita juga akan menggunakan graf sin, cos dan juga tan yang kita kenal sebagai sinus, cosinus dan juga tangent. Nama ringkasnya adalah sin, cos dan juga tan. So itu adalah serba sedikit kegunaan lah trigonometri dalam kita punya kehidupan harian. Untuk bab ini kamu dipecahkan kepada 6.1 dan juga 6.2. 6.1 dia lebih kepada kamu mengira sudut, bermain dengan sudut, sukuan, dan untuk 6.2 kamu akan bermain dengan bentuk graf. Untuk graf. So, untuk hari ini kita akan cuba untuk habiskan 6.1 terlebih dahulu, ataupun mungkin kita akan berhenti di tempat yang sesuai kerana bersiap sedialah bahawa bab ni agak perit sikit untuk ditelan. Dia banyak benda yang nak kena kamu ingat dan faham sebelum kamu betul-betul boleh jawab untuk bab ni. Kalau suka untuk cikgu ingatkan, kalau ada sebarang persoalan boleh mencelah dan tanya, tak ada masalah. Jangan malu, jangan segan. Untuk bab ini, untuk 6.1, cikgu boleh kata ada 4 subtopik yang cikgu boleh ringkaskan, iaitu yang pertama berkenaan dengan sukuan, yang kedua berkenaan dengan nilai, yang ketiga berkenaan dengan sudut, dan yang keempat berkenaan dengan menyelesaikan masalah. Kita nak tengok yang pertama berkenaan dengan sukuan. Apakah yang dimaksudkan dengan sukuan? Apakah objektif yang akan kamu dapat? Apakah standard pembelajaran yang akan kamu terima nanti? Membuat dan menentusahkan konseptor tentang nilai sinus, cosinus dan juga tangent, sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Baca benda tu mungkin tak berapa faham, tapi kita nak tengok kandungan objek, kandungan bab, objek bab. Kita nak tengok kandungan bab. Di sini diberikan kepada kamu adalah graf trigonometri. Kamu sendiri boleh tengok di muka surat 174. Cuma untuk 174 itu gambar tu tiada sudut. Cikgu masukkan sudut untuk kamu dekat sini. Cikgu masukkan sudut di manakah sudut 0 darjah, 90 darjah, 180, 270 dan juga 360. Sekejap.
Kalau tak faham nak tanya terus Okey. So kamu boleh tengok dengan sendirinya, okey, di manakah kamu punya permulaan kosong darjah. Jangan tersilap sebab dia main peranan untuk sukuan untuk yang kali ni. Okey, so kosong darjah kamu start kat sini 90, 180, 270 dan berakhir 1.360 darjah. Okey, kita nak tengok yang pertama adalah berkenaan dengan sukuan. Sukuan 1 terletak di antara kosong darjah sehingga 90 darjah. Itulah sukuan yang pertama yang cikgu highlight dengan kawasan oren dekat situ. Dan kita ada yang seterusnya, sukuan yang kedua di sebelahnya. Okay, yang bermula dengan nilai 90 darjah berakhir dengan 180 darjah. So sukuan yang pertama sebelah sini, sukuan yang kedua sebelah kirinya. Dan kita akan teruskan dengan sukuan yang ketiga di sebelah bawah dengan nilai 180 darjah sehingga 270 darjah. Dan yang terakhir, sukuan yang keempat iaitu 270 darjah sehingga 360 darjah. So kalau kamu tanya cikgu, better kamu telan apa yang cikgu bagi, kerana kalau kamu tersilap sukuan, dia akan menyebabkan salah pada cara kamu jawab soalan. Okay, telah ditetapkan bahawa di sini sukuan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, so ikutlah. Okay, jangan kamu tanya kat cikgu, tak boleh jadi ke sini 1, sini sukuan 2, sini 3, sini 4. So nanti kamu juga yang pening. Kita berpegang dengan satu mazhab yang telah diberi kepada kamu dekat sini. So kita berpeganglah dengan itu. So sukuan 1, 2, 3 dan 4. So kamu dah tengok sukuan. Kita nak tengok yang kedua adalah sudut rujukan sepadan yang cikgu wakilkan sebagai alfa dekat sini. Okay, sudut rujukan sepadan yang pertama, sukuan yang pertama. Okay, kalau kamu nak tengok, dia berada di muka surat 175 dekat muka surat bawah tu. Okay, sukuan yang pertama alfa sama dengan theta dekat sini. Okay, itu adalah rujukan sudut rujukan sepadan yang pertama. Untuk sukuan yang pertama, nilai dia macam ni. Okay, sukuan yang kedua, nilai dia macam ni. Alfa sama dengan 180 darjah tolak dengan theta. Okay, untuk yang sukuan ketiga, dia punya sudut rujukan sepadan adalah alfa sama dengan theta tolak dengan 180 darjah. Okay, dan yang keempat, sukuan yang keempat adalah alfa sama dengan 360 darjah tolak dengan sudut theta. Okay, benda ni kamu tanya cikgu kena hafal lah. Kalau kamu tanya cikgu sendirinya memang confirm kena hafal, tidak diberi di muka surat rumus berkenaan dengan sudut rujukan sepadan. Okay, so kamu kena hafal. Okay, yang terakhir kita akan tengok berkenaan dengan sukuan positif. So package dia sebenarnya untuk sukuan ni dia ada 3. Sukuan, di situlah letaknya sukuan, di situlah letaknya sudut rujukan sepadan, dan di situ jugalah terletaknya sukuan positif. So untuk sukuan yang pertama, semua positif. Apa maksud semua? Sin dekat sini pun positif, cos dekat sini pun positif, tan dekat sini pun positif. Itu maksud semua. Okay. Untuk sukuan kedua, hanyalah sin sahaja yang positif. Okay. Mungkin kamu kurang faham kegunaan positif dekat sini, tapi tak apa, kita akan tengok soalan nanti. Kita akan tengok contoh. Sukuan yang ketiga adalah milik tan, iaitu tan positif. Dan sukuan yang keempat adalah milik cos, iaitu cos positif. So kalau kamu tengok dekat sini, sukuan yang kedua adalah sin positif. So bagaimana dengan tan dan juga cos? So untuk sukuan kedua, sin sahaja yang positif. Apabila sebut tentang tan, dia akan jadi negatif. Sebut tentang cos, dia akan jadi negatif lah. Sebab kita hanya mention kepada sin sahaja yang positif. So untuk sukuan ketiga macam itulah juga. So untuk sukuan ketiga, sin dia adalah negatif. Okay, cos dia juga negatif. Yang positif hanyalah tan sahaja. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.